Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak kongsikan dua kisah seram yang berlaku di negeri Sarawak dalam segmen singgah seram, dan lagi satu kisah dalam segmen pelik dan aneh. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Kisah pertama ni adalah hasil kiriman email daripada seorang penonton. Nama samaran penonton ni adalah Apai. Bagi anda yang dah biasa menonton di channel ni pasti dah kenal siapa Apai. Apai adalah seorang penonton yang berbangsa Iban, orang Sarawak. Jadi kisah-kisah yang selalu dikongsikan Apai kebanyakannya berlaku di negeri Sarawak, termasuklah dengan kisah kali ni. Jika anda masih ingat, dulu saya pernah kongsi satu kisah. Kisah Apai pergi memburu seorang diri di sebuah hutan berhampiran dengan sebatang anak sungai di Kapit, Sarawak. Macam-macam perkara misteri yang Apai alami semasa pergi memburu seorang diri dekat situ. Bila Apai dah balik, Apai ada bertanya kepada seorang otai lah dekat kampung tu, seorang lelaki tua. Kisah kali ni menceritakan tentang pengalaman yang diceritakan oleh lelaki tua tu kepada Apai. Lelaki tua ni ataupun pakcik ni memang dah veteran lah, memang dah otai. Sebab kisah yang terjadi ni dia ceritakan kepada Apai berlaku sekitar tahun 1980-an dulu. Dan pada masa tu, tahun 80-an tu, dia dah berusia 30-an. Jadi maknanya sekarang ni umur dia mungkin dah 70 lebih. Untuk nak memudahkan cerita, saya akan gunakan nama samaran Ayub. Perkara ni berlaku pada tahun 1981. Ayub ni dia ada satu kebun durian. Tapi kebun durian tu terletak agak jauh daripada rumah dia, daripada kampung dia. Macam biasalah, bila dah tiba musim durian, Ayub akan pergi dekat kebun dia. Bila dah sebut kebun durian, lepas tu musim durian pula, bermakna pergi dekat sana tak ada benda lain lah. Memang nak tunggu durian gugur, nak kutip. Tapi untuk pergi ke kebun durian Ayub ni, Ayub perlu menelusuri satu sungai. Sungai di Kapit, Sarawak. Sebab masa tu belum ada jalan darat, belum ada aktiviti pembalakan di kawasan tu. Jadi memang kena lalu jalan air lah kalau nak pergi ke kebun tu. Dan masa yang diambil, perjalanan menaiki perahu tu, menelusuri sungai Kapit tu, mengambil masa sekitar 6 jam untuk bergerak menuju ke hulu sungai. Memang sangat panjang masa yang diambil untuk sampai ke kebun durian Ayub. Perahu Ayub ni dilengkapi dengan satu enjin, enjin 3 kuasa kuda. Bila Ayub dah sampai dekat satu anak sungai ni berhampiran dengan kebun durian dia, dia pun ikatlah perahu dia dekat satu pokok. Ayub pun mulalah turun daripada perahu dan berjalan di tebing sungai tu. Masa tu Ayub pergi seorang-seorang. Dia tak bawa kawan dia, tak bawa keluarga dia. Umur Ayub pada masa tu masih lagi muda, sekitar 30-an. Baru saja beberapa minit Ayub berjalan seorang diri di tebing sungai tu, tiba-tiba Ayub terhidu satu bau. Bau seolah-olah ada getah sedang terbakar. Tapi Ayub tak adalah rasa pelik sangat. Sebab berhampiran dengan tempat dia berjalan tu, memang dia tahu ada sebuah rumah panjang. Rumah panjang 18 pintu. Bila sebut rumah panjang ada 18 pintu, bermaksud ada 18 keluarga tinggal di rumah panjang tu. Sebab itulah Ayub tak berasa pelik bila terbau benda macam tu. Boleh jadi penduduk di rumah panjang tu sedang membakar sampah. Boleh jadi sebab itulah Ayub terbau macam ada getah terbakar. Tapi yang membuatkan Ayub risau pada masa tu, dia ternampak ada kepulan asap yang sangat tebal di kawasan anak sungai tu. Ayub dah mula rasa risau. Jadi Ayub mempercepatkan langkah dia menuju ke arah bau tu. Tak lama lepas tu, Ayub dah mula dapat dengar suara seolah-olah ada seseorang sedang menangis. Bila Ayub dah dengar bunyi orang menangis tu, dia terus berlari menuju ke arah suara tu. Daripada jauh, lebih kurang jarak sekitar 100 meter macam tu, Ayub ternampak rumah panjang yang ada 18 pintu tu dah terbakar. Dan Ayub nampak ada 5 orang. 5 orang manusia sedang berpelukan antara satu sama lain. Tak jauh daripada rumah panjang yang terbakar tu.
5 orang yang berpelukan sambil menangis tu terdiri daripada 2 orang lelaki, 2 orang perempuan dan seorang kanak-kanak perempuan. Bila Ayub dah nampak ada orang menangis berpelukan macam tu, Ayub pun cepat-cepatlah pergi dekat diorang berlima ni. Ayub kenal diorang berlima ni. Diorang berlima ni sebenarnya salah satu keluarga yang tinggal di rumah panjang yang terbakar tu. Ayub tak nampak siapa-siapa pun pada masa tu selain daripada 5 orang ni. Maknanya berkemungkinan besar family lain semuanya terkorban dalam rumah panjang yang terbakar tu. Ayub dapat tahu daripada 5 orang yang terselamat ni, diorang sebenarnya baru balik daripada pondok padi. Dah beberapa malam. Diorang bermalam dekat pondok padi tu. Bila diorang semua nak balik semula ke rumah panjang tu, tengok-tengok rumah panjang tu dah terbakar. Tak tahu apa yang dah jadi. Maknanya diorang berlima ni bernasib baiklah. Disebabkan diorang berlima ni pergi bermalam di pondok padi, diorang berlima terselamat daripada menjadi salah satu family yang terkorban dalam kebakaran rumah panjang 18 pintu tu. Disebabkan benda-benda ni terjadi, Ayub batalkan rancangan dia untuk pergi ke kebun durian dia. Dia bawa 5 orang yang terselamat ni naik perahu dia dan balik ke kampung. Keesokan harinya barulah Ayub pergi sekali lagi nak pergi ke kebun dia tu lah. Macam biasalah, naik perahu dia guna enjin 3 horsepower tu dan dia mula menelusuri sungai Kapit tu menuju ke arah kebun dia. Kali ni pun sama macam semalam. Dia pergi seorang diri. Bila dah sampai dekat sebatang anak sungai berhampiran dengan kebun durian dia, dia pun ikatlah perahu dia dan dia turun dan mula berjalan kaki. Daripada jauh, Ayub boleh nampak dah ada orang kutip sisa-sisa rumah panjang yang terbakar tu. Maknanya penduduk kampung berhampiran dengan kawasan tu lah. Diorang semua datang ke situ sebab nak bersihkan, gotong royong bersihkan kawasan tu. Ayub pun join lah sekali, bantu bersihkan kawasan tu. Lepas dah membantu tu, barulah Ayub teruskan perjalanan menuju ke kebun durian dia. Di kebun durian Ayub ni, dia ada satu pondok. Pondok tu digunakan untuk tunggu durian gugur. Bila dah sampai dekat kebun dia, dia segera menuju ke arah pondok tu. Masa Ayub sampai dekat pondok dia tu, dah tengah hari. Perut Ayub pun dah lapar. Ayub mula hidupkan dapur, tapi bukan dapur gas, dapur kayu. Dia pun carilah kayu-kayu kering dan dia mula bakar. Bila nampak api tu dah marak, Ayub pun pergi ambil kendi air. Dalam pondok tu ada kendi air. Dia ambil kendi air tu, dia pergi dekat anak sungai, dia ambil air dan dia datang semula dekat pondok dia. Tapi bila dia dah sampai dekat pondok dia, dia terkejut. Sebab api tu dah terpadam. Tak tahu macam mana boleh terpadam. Sebab Ayub kata kayu-kayu tu semua memang kayu-kayu kering. Dan dia pergi ambil air tu bukannya lama pun, sekejap aja. Memang mustahil tiba-tiba api tu boleh padam macam tu. Bila Ayub nampak api dekat dapur kayu tu dah padam, Ayub pun letak kendi yang berisi air tadi. Dia letak di tepi dapur. Ayub pun hidupkan balik api dekat dapur kayu tu. Bila api dekat dapur kayu tu dah hidup semula, Ayub pun pergi dekat belakang pondok. Sebab dia nak ambil bakul rotan untuk nak kutip durian nanti. Dan dia kembali semula dekat dalam pondok. Pergi ke arah dapur kayu tadi. Bila Ayub sampai dekat dalam pondok, dekat dapur tu, benda yang sama berlaku. Api dekat dapur kayu tu sekali lagi terpadam. Tak tahulah macam mana boleh terpadam. Bila dah 2 kali terjadi benda yang sama, Ayub dah mula rasa seram sejuk. Dia sedar, sekarang ni ada benda yang nak main-mainkan dia. Sebab dia berseorangan dekat situ. Tapi pada masa tu, Ayub tak pedulikan sangat pasal perkara tu. Sebab perut dia dah lapar. Akhirnya, Ayub buat keputusan untuk buat dapur kayu dekat luar pondok. Ayub pun sediakanlah apa yang patut. Dipendekkan cerita, dia pun memasaklah dekat luar pondok. Bila Ayub dah selesai makan, Ayub nak buat air pula. Dia nak masak air guna kendi yang dia ambil air tadi dekat sungai. Jadi Ayub pun masuklah ke dalam pondok. Dia nak ambil lah tadi kendi yang dah berisi air tadi, yang diletak dekat sebelah dapur tu. Tapi bila Ayub tengok, kendi tu tak ada. Pondok tu kecil je. Dia tengok sekeliling, tak nampak pun kendi tu. Tapi bila dia pandang ke arah atas, dia terperanjat. Sebab kendi tu sekarang ni, dia nampak dah terikat di bahagian atas sekali dengan kelambu. Kelambu yang biasa orang buat tidur nak elakkan nyamuk tu. Kendi tu terikat dekat situ. Siapa yang pergi ikat kendi tu dekat tempat dia gantungkan kelambu? Bila Ayub tengok keadaan macam tu, dia serta-merta meremang dan dia rasa ketakutan. Ayub keluar daripada pondok tu dan terus berlari menuju ke anak sungai. Bila Ayub dah sampai dekat anak sungai tu,
Ayub mula tenangkan diri. Pada mulanya, Ayub fikir nak balik je. Tapi bila dia fikir balik, rugilah kalau balik. Akhirnya Ayub buat keputusan untuk buat kemah dekat berhampiran dengan sungai itu. Dia tak nak balik sebab dia nak tunggu durian gugur. Maknanya dia tak nak balik dengan tangan kosong lah. Sebenarnya jarak antara pondok tu dengan anak sungai tempat dia nak dirikan kemah ni tak adalah jauh sangat. Boleh nampak lah, memang dekat lah. Bila Ayub dah bertenang, Ayub pun mula berjalan menuju ke arah pondok tadi. Dia ambil lah apa yang patut. Dia ambil kanvas untuk dijadikan kemah. Lepas tu Ayub pun ambil lah kendi yang terikat dekat kelambu tu. Bila dah ambil semua yang perlu, Ayub pun mula dirikan kemah berhampiran dengan anak sungai tu. Ayub masak air dan dia buat air panas. Ayub buat air kopi pada masa tu. Bila air kopi tu dah siap, Ayub pun minum. Bersantai lah, duduk dekat kemah dia sambil minum kopi. Sedang Ayub minum kopi berseorangan tu, tiba-tiba Ayub terdengar nama dia diseru. Ada seseorang panggil nama dia. Sekali lagi Ayub rasa seram sejuk. Sebab kalau ikut firasat dia, yang memanggil dia tu memang bukan manusia. Kalau ada manusia, mesti dia boleh dengar bunyi tapak kaki orang berjalan. Tapi dia tak dengar apa-apa. Tahu-tahu ada je orang memanggil nama dia. Bila Ayub sedar diri dia dah diganggu macam tu, Ayub pun ambil garam. Dia ambil segenggam garam dan dicampakkan ke dalam api. Apa yang Ayub buat tu merupakan salah satu kepercayaan masyarakat Iban. Diorang percaya kalau kita bakar garam boleh menghalau makhluk halus. Masa Ayub dengar bunyi orang panggil nama dia tadi, dah pukul 4 lebih. Dah petang lah. Bila keadaan dah kembali tenang, Ayub mula pasang telinga. Dia mula fokus nak dengar bunyi durian gugur, durian jatuh ke tanah. Sepanjang 30 minit menunggu, Ayub dah dengar 25 kali bunyi durian gugur ke tanah. Maknanya sepatutnya dah ada 25 biji durian di atas tanah. Lepas tu Ayub sambung lagi menunggu. Bila jam dah menunjukkan pukul 6 petang, Ayub dah dengar 47 kali bunyi durian gugur. Maknanya sepatutnya di atas tanah tak akan kurang daripada 47 biji durian. Bila dah pukul 6 petang tu, Ayub pun bangun. Bangun sebab dia nak pergi kutip lah semua durian yang gugur tadi. Dia pun bawa lah bersama dengan dia bakul rotan yang ada dekat pondok tadi. Bila Ayub dah sampai dekat pokok durian yang pertama, Ayub terkejut. Tak ada sebiji pun durian dekat atas tanah. Kalau nak kata ada haiwan makan, memang tak logik. Sebab langsung tak ada sisa dekat situ. Pada masa tu, sekali lagi Ayub rasa seram sejuk. Ayub mula berjalan mengundur. Baru beberapa langkah Ayub mengundur, tiba-tiba Ayub terdengar seolah-olah macam ada ramai orang. Dia dengar suara. Suara macam orang bercakap. Bukan seorang tapi ramai. Dia dengar suara tu betul-betul di kawasan bawah pokok durian yang pertama tu. Tapi seorang manusia pun dia tak nampak. Pada masa tu, Ayub mula rasa ketakutan. Ketakutan yang teramat sangat. Ayub sampai terduduk. Ayub cepat-cepat bangun. Dia pun terus berlari. Berlari ke arah kemah dia. Bila Ayub dah sampai dekat kemah dia, dia pun ambil lah apa yang patut. Pada masa tu dah pukul 6 suku petang. Ayub ambil lampu ni. Lampu karbide yang letak dekat dahi tu. Dia hidupkan lampu tu. Dia ambil lah apa semua yang patut ni. Dia pun terus berlari menuju ke arah hilir sungai. Dia nak pergi dekat perahu dia semula lah. Masa nak sampai dekat perahu tu, tak tahulah berapa kali dia dah terjatuh. Sebab di tebing sungai tu memang banyak batu-batu yang licin. Dia jatuh, dia bangun, sambung berlari. Jatuh lagi, bangun lagi, sambung lagi berlari. Sebenarnya, ada sebab kenapa Ayub ni jatuh banyak kali. Ayub jatuh banyak kali sebab dia gelabah, dia berlari. Dia gelabah sebab dia dengar seolah-olah ada ramai orang yang mengejar dia daripada belakang. Dia dengar seolah-olah ramai orang sedang berlari dalam air yang cetek, berlari mengejar dia. Sebab itulah dia banyak kali terjatuh. Bila Ayub lalu dekat kawasan berhampiran dengan rumah panjang yang terbakar tu, tiba-tiba Ayub terhidu satu bau yang sangat kuat. Bau yang Ayub hidu tu adalah bau daging terbakar. Sangat kuat bau tu. Sampai Ayub terpaksa tutup hidung dia sebab bau tu terlampau kuat. Sedangkan masa dia datang awal tadi, tak ada pun bau daging terbakar tu. Tapi tiba-tiba bila hari dah gelap macam tu, tiba-tiba bau tu timbul. Ayub yang dah memang sedia takut ni bertambah takut. Dan yang menambahkan lagi takut, tiba-tiba Ayub terdengar banyak suara yang datang daripada arah tapak rumah panjang yang terbakar tu. Suara tu memanggil dia. Nak pergi mana tu? Jemputlah naik.
Jemputlah naik ke rumah kami ni. Ayub berlari macam orang gila pada masa tu. Ayub berlari sekuat tenaga. Akhirnya sampailah dekat perahu dia. Ayub ambil pisau dan dia terus potong tali yang diikat perahu tadi. Dia potong macam tu je sebab dia terlalu takut. Bila tali yang mengikat perahu tu dah dipotong, Ayub pun mula hidupkan enjin dia. Dia tarik lah. Dia tarik. Akhirnya hiduplah enjin tu. Tapi walaupun enjin dah hidup, perahu tu tak boleh bergerak. Seolah-olah perahu tu ditarik oleh sesuatu. Langsung tak bergerak. Ayub tiba-tiba berasa marah. Di pinggang Ayub ada terselit satu parang. Dia ambil parang dekat pinggang dia tu dan dia mula libas di sekeliling kawasan tempat dia berdiri itu. Dia libas saja macam orang gila. Tak kena apa-apa pun. Dia libas angin saja. Dia dah tak tahu nak buat apa pada masa tu. Beberapa saat lepas tu, akhirnya perahu dia boleh bergerak. Ayub mula mengendalikan perahu dia menuju ke arah hilir sungai. Perjalanan menuju ke hilir sungai lebih cepat berbanding dengan perjalanan ke hulu sungai. Kalau ke hulu sungai tadi mengambil masa sekitar 6 jam. Tapi perjalanan balik ni menuju ke hilir mengambil masa sekitar 5 jam saja. Bila Ayub dah sampai dekat rumah dia, dia tanggalkan kesemua pakaian dia. Pakaian dia letak dalam guni dan dia bakar pakaian dia. Dia pergi dekat belakang rumah panjang dia lah. Dia bakar dekat situ. Lepas tu barulah Ayub pergi naik dekat rumah dia. Mandi, lepas tu makan. Mak ayah Ayub pula pada masa tu cuma mendiamkan diri saja. Diorang seolah-olah tahulah memang ada sesuatu benda terjadi kepada Ayub. Masa Ayub tengah makan tu, mak ayah Ayub ni bersembanglah dengan Ayub. Tanyalah macam mana pergi cari durian tadi. Kenapa balik tangan kosong. Lepas tu mak ayah Ayub ni bagi tahulah kepada Ayub. Dalam kejadian rumah panjang terbakar tu, rumah panjang 18 pintu tu, orang ramai jumpa 43 mayat. Kesemua 43 mayat tu semuanya rentung. Ayub yang sedang makan pada masa tu tersedak sebab dia terkejut. 43 mayat orang jumpa dekat kawasan rumah panjang terbakar tu. Dan bila dia ingat balik, bunyi durian yang jatuh tadi 43. Dan Ayub rasa seolah-olah dikejar oleh orang yang ramai. Pada malam tu Ayub mula berfikir, adakah benda ni kebetulan ataupun memang ada kaitan. 43 kali dia dengar bunyi durian jatuh dan juga 43 mayat yang orang ramai jumpa di lokasi kebakaran rumah panjang tu. Bila dah penat berfikir macam tu, akhirnya pada jam 3 pagi Ayub tertidur. Tertidur sebab dia letih. Selepas kejadian ni semua, penduduk setempat dekat situ ada panggil seorang bomoh ni. Datang kat situ, suruh berkomunikasi dengan semangat yang hidup dekat situ. Bila bomoh tu dah selesai berkomunikasi dengan semangat-semangat yang hidup di kawasan tu, bomoh tu bagi tahulah dekat penduduk setempat ni, kawasan tu memang dah tak boleh masuk. Kalau nak masuk, kena buat satu ritual. Adalah ritual dia tu. Saya tak pastilah sama ada Ayub ni itu adalah kali terakhir dia masuk ke kawasan kebun durian tu ataupun ada lagi dia masuk selepas daripada kejadian tu. Tapi saya rasa itu adalah kali terakhir Ayub menjejakkan kaki di kawasan kebun durian tu. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Ziana untuk memudahkan cerita. Ziana adalah seorang pramugari. Ziana cakap, selalunya syarikat penerbangan tempat dia bekerja ni, bila dah mendarat dekat mana-mana airport, syarikat dia akan tempah hotel yang bertaraf 5, 4 ataupun yang paling sikit 3 bintang. Memang tak akan kurang daripada itulah. Maknanya semua hotel-hotel yang agak ternama. Dalam kisah ni, Ziana ceritakan pengalaman yang dia alami semasa dia bermalam di sebuah hotel di Sibu Sarawak. Ziana cakap, setiap kali diorang bermalam dekat hotel di Sibu Sarawak ni, mesti diorang kena kacau. Tak kisahlah diorang tidur berseorangan ke ataupun berdua ke. Kadang-kadang tidur 3 orang sebilik pun masih lagi kena kacau. Ziana mula-mula bertugas sebagai seorang pramugari pada tahun 2008. Masa tu macam-macam lah kisah seram yang Ziana dengar daripada kru-kru penerbangan yang lain ni. Pilot sendiri pernah bercerita, kawan-kawan pramugari dia. Masa mula-mula bekerja tu, destinasi pertama yang Ziana ikut adalah ke airport Sibu Sarawak. Bila dah sampai dekat airport tu, kru-kru penerbangan ni semuanya bermalam di sebuah hotel di Sibu Sarawak tu. Hotel tu ada lebih kurang 11 ke 12 tingkat macam tu lah. Dan Ziana dapat tingkat yang agak ke atas lah, agak tinggi. Sama ada 10, 11 ataupun 12. Masa tu, Ziana dapat satu bilik seorang. Bila Ziana lalu dekat koridor, Ziana perasan kawasan tu macam malap aja. Lampu tak berapa terang.
Ziana pun masuk dalam bilik dia. Masuk, dia buka semua lampu. Ziana sebenarnya dia rasa takut sebab dia dah terdengar kisah-kisah seram daripada kawan-kawan dia. Dia pasang semua lampu, lepas tu dia pasang TV. Bila dengar bunyi TV tu, tak adalah rasa sunyi sangat. Bila semua lampu dah pasang, TV dah pasang, Ziana pun mulalah pergi bersihkan diri, pergi mandi. Dah siap mandi semua, baring atas katil, dah ready nak tidur pada masa tu. Baru aja nak terlelap, tiba-tiba blackout. Tiba-tiba bilik tu jadi gelap. Memang menggelabah lah si Ziana ni. Ziana bangun daripada katil dia, dia pergi ke arah pintu. Dia buka lah pintu bilik hotel dia tu. Dia tengok dekat luar, semuanya gelap. Memang satu hotel tu blackout pada masa tu. Tapi masih ada cahaya. Cahaya daripada lampu emergency. Masa Ziana memandang ke arah luar tu, Ziana pandanglah ke kiri kanan. Ziana boleh nampak sampai dekat lift. Dekat kawasan lift tu, dalam keadaan yang gelap, Ziana boleh nampak ada seorang amoy sedang berdiri. Ziana gunakan perkataan amoy sebab perempuan tu memakai pakaian tradisional orang Cina. Dia memakai baju cheongsam. Tak tahulah cheongsam tu warna apa. Warna merah ke, warna pink, warna putih ke, tak tahulah. Amoy tu berdiri depan lift sambil menundukkan muka memandang ke arah lantai. Pada masa tu, Ziana tak fikir benda ni sebagai satu benda yang misteri, benda yang mistik. Cuma, Ziana rasa pelik. Amoy tu tunggu apa? Buat apa tunggu lift dalam keadaan blackout macam ni? Itulah yang Ziana fikir pada masa tu. Ziana pun tutup balik pintu dia. Sebaik saja Ziana tutup pintu, tiba-tiba lampu pun menyala. Ziana rasa lega lah. Dah ada balik bekalan elektrik. Ziana pun mula berjalan menuju semula ke arah katil dia. Dan dia pun tidur. Lebih kurang jam 3 pagi macam tu, tiba-tiba Ziana rasa panas. Panas seolah-olah macam aircon tak berfungsi. Ziana pada masa tu, dia tutup badan dia sekali dengan kepala, sekali dengan muka, dengan selimut. Memang panas dan juga berpeluh dia pada masa tu. Disebabkan rasa tak selesa tu, Ziana pun bukalah selimut dia. Masa itulah Ziana ternampak dalam bilik hotel dia tu ada seorang perempuan sedang berdiri. Perempuan tu adalah amoy yang dia nampak tunggu lift tadi masa blackout. Pakai baju cheongsam, tunduk pandang ke lantai. Tapi dia cuma nampak amoy tu sekelip mata saja. Sebelum amoy tu hilang. Bila Ziana dah nampak benda macam tu, memang tak boleh tidur lah. Sampai ke pagi tak boleh tidur. Keesokan paginya, Ziana pun berceritalah kepada kawan-kawan dia ni apa yang dah berlaku, apa yang dia alami. Rupa-rupanya bukan dia seorang yang kena macam tu. Ramai yang kena macam tu, termasuklah dengan pilot. Pilot ni cerita, sedang dia tidur malam tu, tiba-tiba dia terasa tilam dia bergoyang-goyang. Bila dia celik mata, dia tengok ada 2 orang budak sedang melompat dekat sebelah dia. Ruang kosong dekat sebelah dia. Jadi apa yang pilot tu buat? Pilot tu, dia bangun, dia tinggalkan budak 2 orang tu melompat atas katil. Dia ambil bantal dan dia pergi tidur dekat sofa. Itu adalah pengalaman seram pertama yang dialami oleh Ziana semasa menginap di salah sebuah hotel di Sibu Sarawak. Kali kedua Ziana menginap dekat hotel di Sibu Sarawak ni, Ziana dah tak tidur seorang-seorang dalam bilik. Ziana bawa sekali kawan dia, berpakat tidur 2 orang satu bilik. Tapi kali ni tak pastilah Ziana duduk di tingkat nombor berapa. Dipendekkan cerita, Ziana dan juga kawan dia ni bila dah siap ambil kunci semua, pergilah ke arah lift. Daripada jauh, Ziana dah boleh nampak ada seorang amoy yang sedang berdiri. Bila dah betul-betul dekat, barulah Ziana perasan ada lagi amoy ni. Ziana pada masa tu dia dah tahu amoy itu memang bukan manusia. Amoy itu sama macam hari tu. Dia pakai cheongsam, dia tunduk memandang ke lantai. Dia pun cepat-cepat pegang tangan member dia ni, masuk dalam lift dan tekan butang tutup. Kawan Ziana sampai pelik dengan kelakuan Ziana. Dia pun tegur lah, kau ni dah kenapa? Orang tadi pun nak naik juga dengan kita. Kenapa kau tekan tutup? Ziana pada masa tu memang dah tak berselindung. Dia bagi tahu je kawan dia ni, amoy tu bukan orang. Aku dah pernah kena dah hari tu. Amoy itulah tiba-tiba tercegat dalam bilik aku. Lepas tu hilang macam tu saja. Bila kawan Ziana dengar apa yang Ziana cakap, muka dia tiba-tiba pucat. Dia dah mula rasa takut pada masa tu. Bila Ziana dan juga kawan dia dah sampai dekat dalam bilik, diorang pun rapatkan katil. Dalam bilik tu ada 2 katil queen. Diorang rapatkan katil sebab diorang takut. Kawan Ziana pada masa tu, dia cepat-cepat pergi kat bilik air. Dia ambil wudu, dia pakai telekung, dia nak solat. Ziana pula pada masa tu sedang duduk di atas katil. Sedang kawan Ziana ni solat, tiba-tiba kawan Ziana ni menjerit. Menjerit macam orang histeria. Ziana memang terkejut lah pada masa tu. Dah kenapa pula dia ni? Tengah sembahyang tiba-tiba menjerit. Kawan Ziana pada masa tu
ajak Ziana untuk keluar daripada bilik. Ziana ni pun ikutlah. Diorang pun keluar daripada bilik. Ziana tanyalah apa yang dah jadi dekat kau. Kawan Ziana pun cerita, sedang dia semayang tadi, dia rasa ada sepasang tangan meraba dia daripada dalam telekung. Tangan tu pegang perut dia dan juga dada dia. Dan dia rasa kepala dia seolah-olah ditunjal oleh satu tangan. Ziana bila dengar kawan dia cerita macam tu, serta-merta bulu roma dia meremang. Jadi pada malam tu Ziana dan juga kawan dia berusahalah minta tukar bilik. Itulah kisah yang diceritakan oleh Zana. Ziana kata benda macam itulah yang terpaksa dia hadap. Bekerja sebagai seorang pramugari. Suka ke tak suka ke, dia terpaksalah menginap di hotel tu. Sebab syarikat memang dah booking hotel tu. Tapi yang pastinya, setiap kali menginap di hotel di Sibu Sarawak tu, memang dia tak akan tidur sorang-sorang dalam bilik. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ni, saya nak ceritakan tentang satu pekerjaan. Pekerjaan yang dah tak ada pada zaman sekarang. Dulu pada abad ke-18 di Britain, ada satu pekerjaan yang agak popular. Tapi pekerjaan ni agak pelik. Pekerjaan tu adalah mencuri mayat ataupun body snatching. Dulu sekitar abad ke-18, pihak polis tak boleh nak menangkap, tak boleh nak menahan dan menangkap pencuri-pencuri mayat ni. Sebab mencuri mayat pada masa tu dianggap satu kesalahan kecil, bukannya jenayah. Tapi ada syarat. Pencuri mayat ni tak boleh ambil benda-benda yang dipakai oleh mayat tu. Maknanya tak boleh ambil barang kemas, tak boleh ambil pakaian. Dia kena ambil body saja, jasad saja. Kalau pencuri tu ambil sekali dengan pakaian, sekali dengan barang kemas, barulah polis boleh tangkap pencuri mayat tu. Jadi, pencuri-pencuri ni semua, curi mayat nak buat apa sebenarnya? Pada mulanya, masyarakat setempat menganggap diorang ni curi mayat untuk tujuan pemujaan. Tapi diorang ni salah. Sebenarnya pencuri-pencuri mayat ni semua curi mayat tu dan dia jual kepada institusi perubatan. Bila institusi perubatan ni dah beli mayat-mayat tu semua, mayat tu akan digunakan sebagai spesimen ahli bedah dan juga pakar anatomi. Maknanya, diorang ni semua gunakan mayat tu sebagai alat untuk berlatih, praktis membedah manusia. Sebelum Akta Anatomi dikuatkuasakan pada tahun 1832, semua pelajar perubatan di Britain diwajibkan untuk menjalani latihan praktikal menggunakan mayat manusia, jasad manusia sebenar. Tapi undang-undang pada masa tu membenarkan hanya jasad penjenayah saja digunakan. Penjenayah yang dah dijatuhkan hukuman mati. Institusi perubatan berlesen pula hanya dibenarkan untuk menerima sekitar 50 mayat saja setahun. Sedangkan permintaan pada masa tu melebihi 500 mayat setiap tahun. Jadi bekalan mayat memang tak cukup lah pada masa tu. Disebabkan itulah ahli-ahli bedah dan juga pakar-pakar anatomi ni semua terpaksa menggunakan kaedah underground. Diupahlah semua pencuri-pencuri mayat ni untuk bawa mayat dekat diorang. Diorang beli mayat. Selalunya pencuri mayat ni tak bekerja seorang. Dia akan bekerja dalam satu kumpulan kecil. Ada seorang yang ditugaskan untuk tunggu dekat pagar, macam cover line lah. Tengok kalau ada orang datang ke apa kan. Dan yang lain-lain tu kerjanya menggali kubur, menggali, keluarkan mayat. Lepas tu dia letak balik, dia ganti mayat tu dengan benda lain. Lepas tu dia kambus semula, dia bersihkan kawasan tu, buat seolah-olah macam tak pernah digali. Macam itulah cara yang diorang buat. Selalunya pencuri mayat ni akan sasarkan kubur baru sebab tanahnya masih lembut. Ada juga pencuri mayat yang sanggup menggali terowong sepanjang 20 meter semata-mata untuk mencuri mayat. Tapi bila dibuat macam tu, memang orang tak perasan lah dicuri mayat. Sepanjang abad ke-18 hingga abad ke-19, permintaan ke atas mayat-mayat ni makin tinggi dan makin banyak kumpulan-kumpulan pencuri mayat yang aktif, hingga menyebabkan ramai ahli keluarga yang mempunyai kematian ni, menghadapi kematian ahli keluarga ni menjadi risau. Ada banyak usaha yang dilakukan oleh keluarga si mati pada zaman tu. Bagi yang jenis berada sikit ni, antara usahanya adalah menggunakan keranda besi. Dia tak pakai keranda kayu, dia pakai keranda besi. Bila dah selesai dikebumikan, keluarga yang jenis berada sikit ni, dia letak pagar besi di sekeliling kawasan kubur tu. Dan ditambah pula dengan sistem penggera. Bila ada orang masuk dalam kawasan tu, penggera tu akan berbunyi. Bagi keluarga yang kurang berada pula,
Bila ada salah seorang ahli keluarga meninggal dan dah siap dikebumikan, ahli keluarga si mati tu akan bergile-gile menjaga kubur. Bergile-gile sampailah 3 minggu. Selepas 3 minggu, ahli keluarga si mati ni tak akan jaga dah kubur tu. Sebab jasad yang ada dalam kubur tu dah mula mereput. Bila mayat dah reput, memang selamatlah daripada pencuri-pencuri ni. Sebab pencuri-pencuri memang tak nak mayat yang reput, tak boleh dijual. Sekitar tahun 1827 hingga 1878, golongan pencuri mayat ni menukar taktik diorang untuk dapatkan mayat. Ada segelintir yang dah tak menggali kubur. Diorang tukar cara. Diorang pergi bunuh orang. Dia bunuh orang dan dijual mayat tu dengan harga yang sangat tinggi. Sebab mayat tu masih lagi fresh, baru saja dibunuh. Di negara China pun ada kes macam ni, tapi bukanlah kes bunuh-bunuh tu. Kes curi mayat. Tapi di China perkara ni agak berbeza. Kebanyakan mayat yang dicuri adalah mayat wanita muda. Jadi daripada mana datangnya permintaan mencuri mayat ni di negara China? Kebanyakan permintaan mayat tu datangnya daripada keluarga yang ada kematian lelaki muda. Orang Cina pada masa tu percaya kalau anak lelaki muda diorang meninggal dalam keadaan belum sempat berkahwin, dalam keadaan bujang, anak diorang yang meninggal tu akan kesepian. Jadi macam mana cara nak bagi anak diorang yang bujang ni tak kesepian bila dah mati? Diorang percaya diorang perlu tanam anak diorang tu dengan satu perempuan yang dah mati. Diorang buat macam tu sebagai teman lah, teman kepada anak diorang yang dah meninggal ni. Itulah kepercayaan diorang pada masa tu. Disebabkan perkara-perkara macam ni lah, perkara-perkara ekstrim macam ni, orang awam mula memberontak. Memberontak dan protes. Ekoran daripada protes tu, undang-undang baru mula digubal oleh pihak berkuasa untuk mengekang aktiviti pencuri mayat. Bila dah ada undang-undang macam tu, ramailah yang kena tangkap dan dihukum. Antaranya adalah pelajar ahli bedah, pakar anatomi, doktor perubatan dan pencuri-pencuri mayat ni. Semuanya ditangkap dan juga dihukum. Semenjak daripada itulah, undang-undang dunia dah mengharamkan pekerjaan menjual mayat bagi tujuan kajian perubatan. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.